Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah lama dah Ustazah tak buat video pengajaran. Jadi hari ini saya buat satu video pengajaran untuk kamu. Salam Ramadan. Selamat menjejaki malam Lailatul Qadar. Okay, untuk hari ini kita tengok satu tajuk baru, iaitu pelajaran 15. Pelajaran ni ialah pelajaran tingkatan 1. Tajuk bidang akidah, iaitu beriman kepada Allah. Okay, macam mana yang kita tahu, semua orang Islam apabila dilahirkan dalam Islam, kita mestilah beriman kepada Allah. Okay, siapa pencipta kita? Allah pencipta kita. Okay, kita tengok maksud iman. Okay, apa yang dimaksudkan dengan iman? Iman dari sudut bahasa bermaksud membenarkan. Okay, membenarkan. Dari sudut istilah ialah, okay, kita tengok. Istilah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Okay, itu yang dikatakan maksud iman. Okay, membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Jadi selagi kamu membenarkan dengan hati kamu, kamu kata Allah tu ada, kamu percaya Allah tu wujud, itu kamu beriman kepada Allah. Sampai itu kamu kena mengaku, kamu kena percaya Allah, apa yang berlaku semua tu ditentukan oleh Allah. Kamu percaya, kamu mengaku bahawa Allah tu wujud dan kita wajib sembah kepada Allah. Dan satu lagi ialah beramal dengan anggota badan. Yang ni yang sedang kita lakukan sekarang, iaitu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Iaitu kita beramal apa yang Allah suruh. Okay, itu yang dimaksudkan dengan iman. Sebab kita tajuk kita beriman, beriman kepada Allah. Okay. Next, kita tengok apa yang dikatakan maksud rukun iman. Okay, rukun iman bermaksud membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah saja yang berhak disembah. Okey, tadi kita tahu iman tu ialah membenarkan, kan, membenarkan dalam hati. Jadi sekarang ni rukun iman ialah kita benarkan dengan hati. Nak benar tentang apa? Tentang Allah Maha Pencipta. Okey. Yang kedua, Allah pemilik. Dan yang ketiga ialah Allah pentadbir alam ini. Dan satu lagi yang kamu kena ingat, hanya Allah saja yang berhak disembah. So, kat sini kamu ada 4 perkara yang kamu kena ingat. Yang pertama ialah kamu benarkan dengan hati bahawa apa? Allah Maha Pencipta. Yang pertama, Allah cipta kita. Allah Maha Pemilik. Allah milik kita. Ya, Allah merupakan Tuhan kita. Dan yang ketiga ialah Allah pentadbir. Allah mentadbir alam ini. Dan yang keempat, yang pasti kamu kena ingat, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, iaitu Allah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Okey, kita tengok rukun iman. Saya rasa semua pelajar tahu, daripada kecil lagi kita diterapkan dengan rukun iman. Okey, rukun iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Justru itu, beriman kepada Allah merupakan asas rukun iman yang lain. Jadi kita ada 6 rukun iman. Okey, 6 rukun iman. Okey, jadi yang pertama sekali iaitu beriman kepada Allah. Itu tajuk kita hari ini. Beriman kepada Allah merupakan asas kepada rukun iman. Okey, kita tengok beriman kepada Allah. Allah yang mencipta dan memiliki alam ini. Tadi ketika saya sebutkan, Allah Maha Pencipta dan Allah Maha Pentadbir. Jadi Allah mencipta alam ini sepenuhnya dengan hanya Dia yang berkuasa mentadbirnya. Okey, seluruh alam ini berada dalam kekuasaan Allah. Semuanya berada di tangan Allah. Jadi kalau kamu ingat, kamu je yang power, the powerful is Allah. Allah yang paling power. Okey, oleh itu kita wajib yakin bahawa hanya Allah yang berhak disembah dan mentaati kepatuhan kepadanya adalah mutlak. Mutlak ni ialah
tak boleh dah dikompromi. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Okey, selain itu Al-Quran mengajar manusia tentang melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Okay. Kita boleh rujuk pada kitab suci kita, iaitu kitab Al-Quran, tentang macam mana kita nak lihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Kamu boleh tengok langit, kamu boleh tengok apa bentuk kekuasaan yang ada pada diri kamu. Kamu boleh tengok diri kamu sendiri. Okay. Dengan ini, mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaan Allah. Okay, next kita tengok kesan. Ciri orang beriman kepada Allah. Okay, kita tengok adakah kita ada ciri-ciri ni. Yang pertama, mengesahkan Allah. Maksudnya kamu satukan Allah. Kamu kata Allah itu satu dalam semua jenis ibadah kamu. Tak ada Tuhan yang disembah, hanya Allah saja yang berhak disembah. Yang kedua, kamu takut kepada Allah. Kalau kamu buat jahat, kamu takut, itu kamu ada ciri beriman kepada Allah. Yang ketiga, mengesahkan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Dan yang keempat, kecintaan yang mutlak kepada Allah. Saya cinta sesuatu kerana Allah. Jadi, apa-apa kita pulang kepada Allah. Itu ciri kita beriman kepada Allah. Masa itu sudah lepas dah. Okey, ciri dan kesan beriman kepada Allah. Saya ingat okey lah. Tadi saya dah habakkan yang pertama, ciri dia mengesahkan Allah dalam semua jenis ibadah. Okey, yang kedua, takut kepada Allah. Kita tengok kesan. Kesan beriman kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah. Bila kita esahkan Allah, jadi kita akan abdi. Abdi ni maksudnya kita serah segala-galanya kepada Allah. Yang kedua, kita ikhlas dalam melakukan ibadah kepada Allah. Okey. Yang kedua, takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, kita akan jauhi perkara mungkar. Bila kita takut kepada Allah, kita akan bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Itu kesan dia. Apa kesan kalau kita beriman kepada Allah? Ciri dia tadi takut kepada Allah. Jadi kita akan menjauhi perkara mungkar. Okey, yang ketiga, ciri beriman kepada Allah. Okay, tadi saya dah sebut apa ciri beriman kepada Allah. Yang ketiga, mengesahkan Allah dengan berdoa, bertawakal dan berharap. Esahkan Allah dengan berdoa. Jadi apa kesan dia kalau kita esahkan Allah dengan berdoa? Kesan dia, kita akan yakin bahawa yakin dengan kekuasaan Allah dan kita akan berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Lepas tu, kecintaan yang mutlak kepada Allah, kesan dia, kita taat dan patuh segala perintah Allah dan berkorban demi ketinggian agama Allah. Itu saja ciri dan kesan beriman kepada Allah. Okey. Jangan kira lah dah ruci tak dah ruci. Okey, syukran jazilan. Semoga Ramadan tahun ini dapat mendidik kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman kepadanya dan bertakwa. Semoga kita dapat menjejaki Lailatul Qadar 10 malam terakhir ini. Sama-sama kita rebut ibadah yang paling tinggi. Dan semoga Ramadan boleh mendidik kita semua. Okey, last but not least. Jangan lupa jawab soalan yang Ustazah akan berikan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.